payah modal besar, own company besar, cita-cita besar, boleh untung besar. Saham is more than just investing, gandakan profit walau tengah relaxing. Saham is more than just investing, gandakan profit walau tengah relaxing. Start investing, walau tengah relaxing. Dah buka CDS, jangan takut nak invest. Dah belajar ni best, boleh buat rugi less. Sebelum nak earn, kita kena learn, supaya invest nanti duit tak burn. Jangan tamak, jaga emosi. Orang tamak memang selalu rugi. Tak payah kelulusan, tak payah college degree, suri rumah pun boleh buat benda ni. Kena berani ambil tahu ekonomi. Rugi tu pasti, boleh minimalkan rugi. Boleh berdagang kalau banyak masa, boleh melabur kalau tak ada masa. Tak ada masa, kena cari masa. Ini untuk simpanan hari tua. Jadi marilah, ini patuh syariah. Duit banyak nanti boleh amal jariah. Saham is more than just investing, gandakan profit walau tengah relaxing. Saham is more than just investing, gandakan profit walau tengah relaxing. Start investing, walau tengah relaxing. Saham is more than just investing, gandakan profit walau tengah relaxing. Saham is more than just investing, gandakan profit walau tengah relaxing. Start investing, walau tengah relaxing. Saham is more than just investing, gandakan profit walau tengah relaxing. Saham is more than just investing, gandakan profit walau tengah relaxing. Start investing, walau tengah relaxing. Saham is good, saham is cool, saham is also an investment tool. Scheme cepat kaya, don't act the fool. Labur dekat saham, get paid in full. Tak payah nak stress, buka CDS. Tak payah bajet besar kalau nak invest. Saham senang faham, tak payah nak stress. Orang biasa-biasa pun boleh invest. Saham kecundang kalau tak ada ilmu. Sebab tu belajar dengan AAA dulu. Study fundamental dan technical, jangan terus jump, itu typical. Kalau melabur, kena ikut trend. Duit takkan beranak kalau simpan kat poket. Tak payah modal besar, own company besar, cita-cita besar, boleh untung besar. Saham is more than just investing, gandakan profit walau tengah relaxing. Saham is more than just investing, gandakan profit walau tengah relaxing. Start investing, walau tengah relaxing. Dah buka CDS, jangan takut nak invest. Dah belajar ni best, boleh buat rugi less. Sebelum nak earn, kita kena learn, supaya invest nanti duit tak burn. Jangan tamak, jaga emosi. Orang tamak memang selalu rugi. Tak payah kelulusan, tak payah college degree, suri rumah pun boleh buat benda ni. Kena berani ambil tahu ekonomi. Rugi tu pasti, boleh minimalkan rugi. Boleh berdagang kalau banyak masa, boleh melabur kalau tak ada masa. Tak ada masa, kena cari masa. Ini untuk simpanan hari tua. Jadi marilah, ini patuh syariah. Duit banyak nanti boleh amal jariah. Saham is more than just investing, gandakan profit walau tengah relaxing. Saham is more than just investing, gandakan profit walau tengah relaxing.
Start investing. Walau tengah relaxing, saham is more than just investing. Gandakan profit walau tengah relaxing. Saham is more than just investing. Gandakan profit walau tengah relaxing. Start investing. Walau tengah relaxing. Saham is more than just investing. Gandakan profit walau tengah relaxing. Saham is more than just investing. Gandakan profit walau tengah relaxing. Start investing. Walau tengah relaxing. Saham is good, saham is cool. Saham is also an investment tool. Scheme cepat kaya, don't act the fool. Labur dekat saham, get paid in full. Tak payah nak stress, buka CDS. Tak payah bajet besar kalau nak invest. Saham senang faham, tak payah nak stress. Orang biasa-biasa pun boleh invest. Saham kecundang kalau tak ada ilmu. Sebab tu belajar dengan AAA dulu. Study fundamental dan technical. Jangan terus jump, itu typical. Kalau melabur, kena ikut trend. Duit takkan beranak kalau simpan kat poket. Tak payah modal besar, own company besar. Cita-cita besar, boleh untung besar. Saham is more than just investing. Gandakan profit walau tengah relaxing. Saham is more than just investing. Gandakan profit walau tengah relaxing. Start investing. Walau tengah relaxing. Dah buka CDS, jangan takut nak invest. Dah belajar ni best, boleh buat rugi less. Sebelum nak earn, kita kena learn. Supaya invest, nanti duit tak burn. Jangan tamak, jaga emosi. Orang tamak memang selalu rugi. Tak payah kelulusan, tak payah college degree. Suri rumah pun boleh buat benda ni. Kena berani, ambil tahu ekonomi. Rugi tu pasti, blame ini makan rugi. Boleh berdagang kalau banyak masa. Boleh melabur kalau tak ada masa. Tak ada masa, kena cari masa. Ini untuk simpanan hari tua. Jadi marilah, ini patut syariah. Duit banyak nanti boleh amal jariah. Saham is more than just investing. Gandakan profit walau tengah relaxing. Saham is more than just investing. Gandakan profit walau tengah relaxing. Start investing. Walau tengah relaxing. Saham is more than just investing. Gandakan profit walau tengah relaxing. Saham is more than just investing. Gandakan profit walau tengah relaxing. Start investing. Walau tengah relaxing. Februari ni pula cikgu 3 bulan gaji. Hi guys, ingat tekan button like, share dan subscribe. Assalamualaikum. Nama saya Syed Muhammad Khairuddin bin Rahman. Saya dah terlibat dalam dunia saham ni sejak ProTJ bulan September 2018. Saya dulu tak tahu mana nak belajar, and then buka pun sendiri account, tak ada siapa nak mengajar dan tak tahu apa nak buat. Tapi lepas the ProTJ tu, Masya Allah, Alhamdulillah, semua ilmu yang saya nak belajar dari dulu dapat belajar. Alhamdulillah, lepas 3 bulan belajar the ProTJ ni dapat membuahkan hasil yang saya sendiri tak sangka sebenarnya boleh buat macam tu sekali.
pentingnya dalam belajar dunia saham ni kena ada rakan-rakan yang sama-sama membangkitkan diri kita. Lepas tu saya cakap nak senang tak senang, nak susah pun tak susah. So bila fikir balik, takkan aku belajar 3 hari nak terus jadi pandai expert. So saya belajar lagi, duduk balik, reflect balik kesilapan. Bulan Januari alhamdulillah pada apply balik ilmu, masuk semua yang betul alhamdulillah. Bulan Januari saya dapat buat gaji 2 bulan. Saya bekerja full time, sambil tu pun boleh menabur saham. So orang kata saham ni kena banyak masa lah, banyak duit tak, itu semua kena masuk labur saham lah. Dengar dulu semua ni kasih buka minda. So bulan Februari ni pula cikgu 3 bulan gaji. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Dengan ilmu yang betul, dengan landasan yang sebaik-baiknya, dengan guru yang betul. Terima kasih banyak cikgu. Saya dengan memang syukur sangat. Kalau kita fikir satu benda tu besar, tapi kita pecahkan, ambil dulu first step. InsyaAllah. Dan lagi satu, you do the same, you stay the same. Itu saya pegang. Dengan kata lain, bahasa mudahnya adalah ingin hasil yang luar biasa, tindakannya kena lebih luar biasa, bukan biasa-biasa. Sah, selamat, mudah, patuh syariah, melabur menambah rezeki. Ayo kita, ayo bangkit berani, Asri Ahmad Academy. Sah, selamat, mudah, patuh syariah, melabur menambah rezeki. Ayo kita, ayo bangkit berani, Asri Ahmad Academy. Labursaham.com, Labursaham.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Bertemu lagi kita di Sembang Saham bersama Tuan Haji Muhammad Asri Ahmad, sayalah. Dan juga insyaAllah bersama malam ni bersama dengan saya, tetamu yang saya bawakan khas untuk kita kupas tentang penemuan vaksin. Katalis vaksin yang menyebabkan pasaran saham melonjak naik. Assalamualaikum, selamat malam, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada mereka yang memberi salam. Alright? Saya pakai kain pelekat, saya cakap. Kita kat work from home, tuan-tuan. Kita di rumah, kain pelekat ni like sempoi. Kan biasa diorang buat gambar gimmick kan, duduk laptop, lepas tu bawah pakai seluar pendek lah macam-macam kan. Hari ni saya pakai kain pelekat je lah. Okay? Alright? Khabar semua sihat? Macam mana saham-saham korang hari ni macam mana? Ada yang terciduk ke? Ada yang terciduk di puncak pagi ke? Ada tak? Ada tak? Ada tak ni? Ada tak? Ada 1,000 orang ni. Ada yang terciduk tadi? Okey tak? Allah Akbar. Jangan terciduk tuan-tuan. Pagi tadi saya dapat pesanan. Berhati-hati jalan raya, amalan mulia. Alright. Alright. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala dapat kita bersama pada malam ni. Alright. Bagi sesi perkongsian ilmu. Rapat yang kata oleh vaksin terhadap pasaran saham di negara kita maupun di seluruh dunia. Jadi persoalannya hari ini kenapa saya bawakan sesi topik ini, kerana kalau kita lihat apa yang berlaku di pasaran saham di bursa terutamanya. Okey, kita dapat lihat kesan daripada pengumuman yang dibuat. Yang pertama, kesan daripada presiden baru iaitu Joe Biden yang dilantik. Alright, yang dilantik. Ya Allah, korang ni sibuk sekali aku ni kenapa? Aku dah tak boleh nak bercakap dah tengok korang punya komen. Astagfirullahalazim. Ayo korang ni. Hey, aku duduk lah. Okey. Tenang. Alright. Kesan daripada kita lihat bermulanya kejatuhan pasaran sebelum ini disebabkan oleh keadaan sentimen pasaran yang tidak menentu. Alright. Kalau anda lihatlah, saya suka tunjukkan pergerakan bursa Malaysia kita. Alright, petunjuk pasaran bursa Malaysia kita. Kalau kita lihat sejak bulan Julai apabila kita berada di paras
tinggi tahunan bagi tahun 2020, kita berada di paras 16 paling tinggi 1616 lah lebih kurang atau 1615. Okey, 1615. 1613 tu market plus minus 1614. Alright. Dari situ kita mengalami penurunan demi penurunan. Okey, sehinggalah baru-baru ini kita dapat lihat bagaimana bursa berada di bawah paras 1500 psikologi. Alright. Berlega-lega di paras 1500, 1600 dan akhirnya dia breakdown kepada 14, low dia 1452. Bila tarikhnya? Tu tarikhnya 2 November. Alright. Tapi 2 November itu berlakunya gap down dan sejak itu kita dapat lihat sejurus pengumuman pilihan raya di Amerika Syarikat dan diikuti dengan pengumuman vaksin ditemui, kita dapat lihat bursa Malaysia, right? Bursa Malaysia melonjak lebih 100 mata. Right, kalau saya ambil kira betul ni lebih kurang 140 mata. Dan berapa persen ni kenaikan bursa? Kalau kita ambil daripada bawah ni, kalau dia buat reversal ni, saya tarik dia ke atas, roughly bursa memberi pulangan lebih kurang 22%. Betul ke ni? Tak salah je. Tak, salah. Betul. Lebih kurang 8%. 8% kenaikan di pasaran saham atau petunjuk pasaran saham di Bursa Malaysia dalam tempoh 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari adalah satu kenaikan yang besar. Kenaikan yang besar. Dan kita nampak dia begitu ketara apabila Pfizer mengumumkan penemuan vaksin mereka yang mana dikatakan 90% ianya berkesan. Ianya susah aku tengah cari perkataan ni tuan. Ianya berkesan. Kesan daripada itu kita dapat lihat petunjuk pasaran saham di Bursa Malaysia membuat lonjakan. Tapi saya percaya ada yang kita tersangkut di saham-saham healthcare, terutama saham-saham glove. Yang mana kesan daripada penemuan vaksin, alright? Penemuan vaksin, yang dikata penemuan vaksin ni lah yang terbukti, yang 90% ni berkesan ni. Kesan daripada itu saham-saham glove mengalami kejatuhan. Tetapi kita lihat sektor perbankan, sektor pelancongan, sektor industri, teknologi, manufacturing melonjak naik. Kita mungkin tersangkut lah dekat saham glove tu macam mana nak buat ni, jadi tersangkut. Tapi kalau kita melihat pergerakan pasaran saham ini, satu kenaikan yang luar biasa. So adakah disebabkan betul katalis vaksin ini yang menyebabkan kenaikan pasaran, dan apa kena vaksin dengan saham? Ini yang kita nak bawakan sesi malam ni. Dan adakah juga ada kena-mengena dengan pembentangan bajet 2021? Saya cuba nak cover 3 perkara. Kalau saya melihat dari segi pergerakan yang anda lihat di carta, jelas kenaikan lebih kepada pengumuman vaksin. Bukan pengumuman Joe Biden menang. Dan bukan juga melihat daripada pembentangan bajet, usul bajet yang telah pun diumumkan pada minggu lepas. Jadi kuat sangat kesan vaksin ni. Dan kenapa pasaran saham melonjak naik? Dan adakah ia ni satu lonjakan? Dan apakah bursa mampu melepasi tahap rintangan pada tahun 2020 yang mana tahap rintangan 1614 tadi tu, kita sekarang berada 1590. Hari ini saja meningkat 20 mata. Apakah bursa bakal berada di paras tertinggi bagi tahun 2020 bagi hujung tahun ini? Kita baru 12 dan 11. Kita lagi lebih kurang sebulan setengah untuk tutup tirai tahun 2020, yang mana rata-rata penganalisa melihat pasaran saham, petunjuk pasaran di bursa akan berada di sekitar 1,500. Tapi hari ini menuju kembali ke 1,600, dan apakah akan berada di paras tertinggi bagi tahun 2020? Kesan, adakah betul kesan daripada katalis vaksin ini? Dan sekiranya betul, mengapa bursa naik? Ini yang kita nak kupas malam ni. Okey. Betul? Terima kasih ada yang kongsi. Pfizer 90%. Eurasia tak nak kalah. Dia kata 92%. Dia up 2%, tuan-tuan. Dia boleh main up pula. Entah besok keluar pula. Seorang lagi pula up. China pula up. Aku punya 95%. Hebat. Kan? Tapi tak jumpa digubat tu kan. Dia semua bercakap ni. Tapi tak ada digubat tu pun.
Kan? Dan kita difahamkan vaksin ini kalau sekiranya Malaysia membuat tempahan, kita hanya memperoleh pada akhir hujung tahun 2021. Kan? Akhir hujung 2021. Dia persoalannya kita nak ke mana ni? Kita nak ke mana ni? Kan? Pasal rasa kita sama, kita nak ke mana? Dan betul ke vaksin ni memberi impak yang besar? Alright? Tapi kena saham vaksin sendu je. Ni kita nak kaji ni, kita nak bincang ni. Sebab pelik kan? Pelik kan? Allah Akbar. Ada orang cakap, Haji memang hebat. Pagi kelas, petang kelas, malam kelas. Ya Allah, berilah amin. Saya secara pribadi, tuan-tuan, saya mohon doa pada semua. Alright? Saya kena frozen shoulder. Bahu saya sakit ni sebenarnya ni. Tak boleh nak bergerak kuat. Masih sakit. Right? Tapi jiwa semangat ni kuat lagi nak. Alhamdulillah kita menampak. Belak-belak muka saya ni. Jap apa berlaku? Jap. Tiba hilang pula panas sangat ni malam ni. Dah dapat balik? Tiba-tiba ada isu sikit. Clear. Right, screen gelap. Terang dah. Jap. Sabar. Ada. Ustaz tak nampak lagi ni. Clear? Okay, sorry. Ada gangguan sedikit, tuan-tuan, maklumlah. Internet kita 5G, kan? Dia blackout kejap. Kita dah blackout tak ada air, tuan-tuan, sebelum ni. Nasib baik tak blackout elektrik ni kan, dia padam pula. Okay. Alright. Jadi balik kepada topik kita malam ni. Kalau anda lihat, saya ulang semula. Kalau anda lihat, apabila pengumuman vaksin itu kenaikan 8%. Biasanya sekiranya indeks melonjak naik, kita akan dapati saham-saham murah sebenarnya di bursa juga aktif didagangkan sepanjang 2-3 hari ini. Dan kita dapat saksikan dagangan di bursa Malaysia, alright, sepanjang tempoh dagangan kita minggu ini, terutama apabila pelaksanaan PKPB berlangsung lanjutan ataupun mereka yang baru kena kan, sebab sebelum ni Lemah Kelang, Sabah kan, kita semua hampir satu Malaysia terlibat dengan PKPB. Daripada PKPB kita dapat saksikan bahawa jumlah dagangan di bursa Malaysia setiap hari melonjak naik. Setiap hari. Alright? Setiap hari. Jadi termasuk hari ini, jumlah dagangan di bursa hari ini mencecah 16 bilion unit saham. Okey, semalam 14. Sebelum tu 11. They keep going up. Naik. Okey. So kenapa? Mengapa? Inilah persoalan kita nak jawab. Jadi saya tak nak melengah masa pada malam ni. Okey, sebab tu saya bawakan sahabat saya sekali lagi. Ini sahabat baik saya di universiti kan. Kami satu batch. Kami satu batch dalam Diploma Investment Analysis di UiTM Segamat Johor. Alright. Jadi saya bawakan beliau sebab beliau memang sibuk tentang mengupas tentang bajet yang dibentangkan. Tapi saya kata sekarang ni vaksin ke bajet ke apa sebenarnya ni? Kenapa pasaran naik? Dengan keadaan politik yang kita lihat di Malaysia sendiri masih belum begitu kukuh. Bajet yang dibentangkan masih belum diluluskan. Jadi banyak uncertainty yang ada di luar sana. Tapi mengejutkan. Saya kata saya sendiri terkejut melihat kenaikan petunjuk pasaran di bursa Malaysia, iaitu FBM KLCI telah melonjak 140 mata bersamaan dengan 8% dalam tempoh 6 hari. 8% tuan-tuan. Kalau kita ambil indeks naik 8%, seharusnya saham tuan-tuan pilih patut lebih tinggi daripada 8% indeks tu. Sebab tuan-tuan tak beli indeks. Kan? Indeks pun tak patuh syariah, tak boleh kita nak beli. Tetapi indeks melonjak 8%, seharusnya kita pada bulan 11 ini seharusnya kita perolehi lebih daripada 8%. Ada yang dapat lebih tak? Nak tengok sikit komen kau ada tak dapat lebih sepanjang 12 hari ni. 12 hari bulan 11 ni. Ada yang dapat lebih daripada 8% tak? Pulangan je. Boleh share sikit. Nak tengoklah. Betul ke ni? Indeks tunjuk 8% kenaikan. You all dapat berapa persen nak tengok ni? So benchmark dia you all seharusnya dapat kurang patut dapat lebih daripada 8% lah. Sebab indeks ni tak semua orang boleh beli saham-saham ni. Saham-saham have. Orang have. Korang suka saham murmur. Murmur, have. Macam-macam lah istilah ni. Jam saya. Okey, ni korang lah ni. Tapi
sepanjang 6 hari kenaikan bursa Malaysia sebanyak 8%. Okey, saya nak tengok berapa you all punya pulangan. Share sikit kat komen. Alhamdulillah dah dapat 20% minggu lepas. 27% dan 10% haji. Alhamdulillah 30%. Wah, korang ni boleh jadi pengurus dana lah. Kan? Hebat. 30% haji. Lagi. Laju sikit. Berapa? Compare 24% UWC, 15% Boiler Mac. Oh, macam best saham tu. Tengah pullback tu. Lebih 20% minggu ni je. Dah 30%. Maknanya betul lah saya kata kan. Sebulan 10%. Korang dapat 12 hari bulan 11 dah lebih daripada 10%. Luar biasa korang ni. Dah boleh jadi fund manager. Dah boleh apply kerja dengan bank Islam. Sebab korang punya pulangan 103% lagi ganas. Dah macam bunyi skin cepat kaya pula aku tengok. 30%. Haji baru 9%. Alhamdulillah 50%. Oh, luar biasa lah korang ni. Korang ni masuk skim apa sebenarnya ni? Kan? Saya duk baca komen you all ni. Counter untung 8%, counter rugi pun 8%. Ni apa-apa untung sama pula ni. 15% satu hari. 30%, 20%. Alhamdulillah. 50% haji. Lebih 50. Wah, luar biasa you all Saya tabik hormat lah. Saya suka tengok MY. MY pun suka tabik hormat aku tiru dia lah. Kan, dia tiru aku tiru dia pula. Dia suka tabik hormat bila you all dapat pulangan luar biasa. Semalam 120%. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa. Jadi Alhamdulillah lah. Menunjukkan betul lah. Tapi betul ke sebab vaksin ini pasaran naik? Dan apa patut kita lakukan? Adakah kita kena selesa dengan kenaikan yang ada? Jadi sebab itu saya bawakan sahabat saya Dr. Afzal Nizam Abdul Rashid. Sekali lagi, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, Chief Economist Bank Islam, untuk bersama dengan kita pada malam ini. Dan sebelum tu bantu saya share. Ramai-ramai klik button share, ramai-ramai klik button like. Sebab saya bawa orang penting tuan-tuan. Dia bukan sebab orang pakai ekonomi tuan-tuan untuk berkongsi pada malam ni. Okey? Kita nak kena faham katalis ini dan ke mana nak kita pergi lepas ni. Kan dah jadi, dah capai. But what's next? Sektor mana nak dilihat? Sebab kalau saya lihat secara peribadi, saya pun bertanya dengan doktor sebelum kita bersiaran secara langsung ini. Saya tanya doktor, moratorium nampaknya macam nak dilaksanakan semula. Saham-saham perbankan naik banyak. Sebagai contoh tuan-tuan, saham perbankan tidak patuh syariah, tapi saya suka melihat contoh saham public bank sebagai contoh. Alright, kita boleh lihat saham public bank pada carta membuat perubahan trend yang kuat apabila berada di paras terendah pada minggu lepas pada harga RM14 sesaham, RM14.90 sesaham. Hari ini public bank berada di paras hampir RM18 sesaham. Magic ni. Siapa yang berlaku? Kan? Dan boleh kita nak fokus sektor mana lepas ni? Sebab itu saya bawakan yang bahagia Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid untuk bersama kita pada malam ini untuk berkongsi apa pandangan beliau. Betul ke katalis vaksin ini memberi impak terhadap pasaran saham kita? So silakan Dok yang bersama kita. Terima kasih doktor kerana bersama dengan kita malam ni. Kan emergency saya panggil, tapi memang Dr. Afzal ni kalau saya panggil sebab bila kami inilah orang kata networking kan, kawan-kawan kan. Dok jom live. Beliau pun kat rumah, alhamdulillah dapat bersiaran bersama pada ni. So Dok, apa sebenarnya berlaku Dok? Betul ke vaksin ni memberi impak yang begitu kuat dan kita lihat pasaran indeks ABM KLCI kita melonjak 140 mata, saham-saham perbankan melonjak naik, saham pelancongan, saham genting juga melonjak naik. Adakah disebabkan oleh katalis vaksin ini menyebabkan saham-saham mewah yang sebelum ini tidak kalau kita tengok berada dalam aliran menurun, and suddenly all this stock is going up. Adakah pelabur-pelabur institusi mula memasuki pasaran dengan lebih agresif kesan daripada pengumuman vaksin yang diumumkan di dunia? So silakan Dok. Okay, terima kasih Haji kerana buat pertama kalinya menjemput saya dalam program Haji ni. Saya kalau boleh apa tu, setiap kali kita baca peta tu, kalau dia tak nak apa tu, nolaklah kerana satu perkongsian yang saya rasa penting dan saya sendiri pun dapat manfaat juga daripada Haji punya penerangan tentang katalis pasaran, apa faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan harga dan sebagainya. So bagi saya pun dapat manfaat juga. Okey,
Mereka tak sedar bunyi kan memang sebenarnya memang vaksin tu satu hal, memang kita dah dengar news daripada yang seperti yang Haji Asri cakap tadi tu, Pfizer punya news tentang dari segi apa tu penemuan vaksin tu yang hanya dikatakanlah menunggu kelulusan oleh pihak FDA, apa tu Food and Drug Administration, US FDA lah, yang dijangka pada hujung bulan ni. Dan kalau katakan diluluskan, maksudnya memang dah dalam proses untuk di distribute kepada ataupun dijual lah, maksudnya vaksin ni dah mencapai satu tahap stage yang sangat-sangat advance lah. Dan di situ kita nampak gayanya isu COVID-19 ni, kalau katakanlah betul vaksin dapat ditemui dan sebagainya, mungkin risikonya tu dapat dikurangkan lah dari segi impaknya kepada ekonomi. Kemudian kita ada situasi election ataupun pilihan raya presiden di Amerika Syarikat, yang mana keputusannya agak lambat diumumkan pasal nak kena kira apa semua. Akhirnya sekali Joe Biden dah yang menang, dan itu orang kata tu memberi sedikit booster lah kepada market sentiment, kerana dilihat Joe Biden ni mungkin dia punya pendekatannya berbeza daripada incumbent presiden sekarang ni, iaitu Donald Trump. Dan mungkin dari segi perdagangan antarabangsa tu bukanlah kata nak kata, apa tu tak wujud lagi dah, tapi sekurang-kurangnya dia punya pendekatan tu berbeza, tak hostile lah semacam Donald Trump. Dan di samping itu pula data-data ekonomi, terutamanya di Amerika Syarikat, pun menunjukkan kedudukan ataupun keadaan yang lebih baik. Suka saya tengok macam data ISM Index untuk tempoh bulan Oktober, mencecah ke paras 59.3 mata lah pada bulan Oktober. Bulan September lebih kurang dalam 55 mata. So walaupun berhadapan dengan situasi peningkatan kes-kes terbaru COVID-19, sentimen di kalangan para peniaga, terutama dalam sektor manufacturing ataupun sektor pembuatan ni, seolah-olah tidak macam terkesan. Macam tu lah lebih kurang. Kemudian kita ada situasi di banyak datanya dari Amerika Syarikat yang saya nampak, terutamanya perbincangan tentang rancangan fiskal di Amerika Syarikat. Sebelum ni terdapat perbincangan nak diperkenalkan rancangan fiskal antara pihak Demokrat dan pihak Republikan, masih lagi belum menemui kata putus. Tetapi bila Joe Biden menang tu, saya rasa dia punya tanggapannya, kerana pihak Demokrat ni, dia punya cadangannya terhadap rancangan fiskalnya saiznya besar, melebihi 2 trilion macam itulah. Tapi pihak Republikan nak lagi rendah. Tapi kalau bila presiden tu menang, macam gambarannya, jawabnya dia punya rancangan ekonomi ataupun rancangan fiskal tu jangka besar. Jadi saya rasa itulah antara intipati yang banyak membantu kenaikan harga saham di serantau dan juga di Malaysia. Dan kenapa kalau dilihat KLCI tadi, Haji berkongsi tentang harga-harga saham berkaitan dengan institusi perbankan. Kalau kita ingat balik mesyuarat yang terakhir untuk tahun ini, mesyuarat Monetary Policy Committee meeting pada bulan ni lah, yang mana pihak Bank Negara Malaysia telah pun mengekalkan kadar dasar semalaman tu, dan di situ disebut sedikit kata tu elemen ataupun unsur-unsur optimistik lah, terutamanya berkenaan data ekonomi pada suku ketiga. Tapi pada masa yang sama, Bank Negara pun masih menyatakan kebimbangan mereka terhadap kedudukan ekonomi disebabkan langkah PKPB yang dilaksanakan hampir seluruh negeri di Malaysia ni lah. Di sini pelbagai faktor lah. Bila OPR tu bila OPR tu dikekalkan, maksudnya apa? Maksudnya pendapatan sektor perbankan ni dijangka tidaklah terus menerus terkesan akibat pengurangan OPR itu tadi. Dan kalau kata OPR ni dikekalkan lagi pada tahun hadapan pun, itu juga banyak membantu. Kerana di samping itu kita ada, seperti yang disebut juga oleh Haji tadi, tentang belanjawan 2021 yang diumumkan pada Jumaat lepas,
Dan kita sedia maklum bahawa peruntukan yang diumumkan berjumlah 322.5 bilion merupakan suatu peruntukan yang terbesar dalam sejarah. Dan berikutan peruntukan yang besar ini, jangkaan yang dibuat oleh pihak Kementerian Keuangan dari segi pertumbuhan ekonomi pada tahun depan dijangka meningkat sekitar 6.5% ke 7.5%. Tahun ini dijangka meleset, iaitu KDNK akan menguncuplah 4.5%. Jadi maksudnya tanggapan terhadap belanjawan ni sebagai katalis kepada pemulihan ekonomi itu juga saya nampak boleh juga membantu dalam merancangkan pasaran saham. Yang mana dalam bajet juga saya nampak tadi sebelum kita bersiaran itu, saya dah bincang dengan Haji Asri tadi, saya bertanya tentang sektor pembinaan, construction sector. Buat masa ni tadi Haji cakap construction tu belum nampak dia punya kesan lagi. Tapi bila melihat bajet pula, perkaitannya dengan sektor pembinaan ni adalah perbelanjaan pembangunan, yang mana kerajaan telah meletakkan sasaran 69 bilion ringgit untuk tahun depan. Sekali lagi, jumlah ni merupakan jumlah yang saya kira terbesar ataupun tertinggi dalam sejarah. Dan bila bercakap tentang perbelanjaan pembangunan ni, dia amat berkait rapat dengan sektor pembinaan, construction. Dan kalau kita lihat unjuran KDNK yang dibuat oleh pihak Kementerian Keuangan bagi sektor pembinaan, dijangka melonjak 2 angka, 13.9%. Tahun ini memang merudumlah sektor construction ni. Kalau kita lihat suku kedua itu, sektor pembinaan ni dia menguncup 44%, suku kedua. Jadi tahun depan dijangka dijangka memulih lah. Jadi itulah antara intipati ataupun elemen unsur-unsur yang saya kira boleh membantulah dalam melonjakkan pasaran saham. Dan kalau kita lihat ringgit Malaysia pun berbanding US dollar pun hari Isnin tu pun dah mencecah RM4.10 bagi setiap dolar lah. Dan hari ini dalam sekitar 4.13. Bagi saya walaupun hari ini agak sedikit lemah dari segi nilai ringgit tu berbanding US dollar, tapi kalau kita banding nilai ringgit ni pada bulan Mac ketika negara baru saja mengamalkan ataupun melaksanakan langkah PKP penuh 18 Mac yang lalu, ringgit masa tu didagangkan dalam sekitar RM4.40, lebih RM4.40, RM4.45 ke tak salah saya, macam itulah. So sekarang ni dah tinggal RM4.13. Jadi banyak dia punya kenaikannya tu, dan sekaligus juga menunjukkan adanya orang kata tu confidence lah. Walaupun pada masa yang sama ketidakpastian tu masih banyak lagi sebenarnya. Dan tadi pun Haji ada sebut tentang situasi politik negara dan perkaitannya dengan belanjawan. Sebenarnya bagi saya benda-benda macam ni kita susah nak jangka lah apa yang akan berlaku. Tapi yang pasti yang saya nampak lah tahap kesedaran rakyat ataupun betapa rakyat kita menjadi cakna tentang apa yang berlaku sekarang ni. Kalau dulu-dulu sebut belanjawan ni kita anggap je dah bentang tu kira settle lah kan. Ni tak, kita mula melihat perbahasan yang berlangsung di parlimen dan apakah elemen-elemen ataupun langkah-langkah yang mungkin dijangka berlaku, berlaku sedikit pelarasan ataupun adjustment terhadap apa yang telah diumumkan pada Jumaat lalu. Jadi benda-benda ni membuatkan terutamanya bagi tuan-tuan dan perempuan lah kot yang orang kata tu mengikuti secara rapat tentang perkembangan ekonomi, tentang perkembangan industri dan juga syarikat-syarikat yang dilaburkan tu. Jadi perkara-perkara ni saya nampak dari satu sisi macam sesuatu yang positif lah. Maksudnya rakyat Malaysia menjadi orang kata tu sangat-sangat sensitif terhadap persekitaran, dan yang mana benda-benda ni, perkara ni boleh membantu dalam kita membuat keputusan. Okey, tapi secara umumnya sentimen tu begitu positif, terutamanya dari segi sektor luaran yang dipelopori oleh negara Amerika Syarikat. Di China pun juga saya tengok data-datanya juga memberansangkan.
suku ketiga KDNK di China pun telah meningkat sebanyak 4.9%. Ini merupakan sukuan yang kedua lah yang mencatat, yang mana angkanya adalah positif. Kerana China ni dia mengalami penguncupan hanya pada suku pertama tahun ini. Tak salah saya negatif 6.8%. Lepas tu dia mula mencatatkan pemulihan sebanyak 3.2% dan sekarang ni pada suku ketiga 4.9%. Dan dilihat juga kerajaan di China juga sedang merangka strategi apa yang dikatakan dual circulation. Mungkin ini satu penambahbaikan kepada, saya rasa lah, satu penambahbaikan dasar yang sedia ada, iaitu dasar berkenaan dengan BRI, Belt Road Initiative tu. Bila sebut dual circulation ni masih lagi baru, tapi bila saya baca-baca dia punya intipatinya tu, bukan kata China akan tutup dia punya ekonominya, tidak. Itu tidak mungkin berlaku lah. Cuma masih lagi akan, orang kata tu, dia beri penekanan terhadap sektor dalaman ataupun ekonomi domestik, yang mana kerajaan China cuba merangsang lagi ekonomi domestik, terutamanya dari segi consumer spending. Jadi dasar sebegitu pun saya nampak sesuatu yang positif, yang mana ia boleh merancangkan lagi itulah secara umumnya macam itulah yang saya nampak dia punya kenapa katalis sekarang ni nampak berat kepada lebih yang positif lah. Haji? Yap, saya nak kongsikan sikit tentang bila Dok kongsikan tentang perkara-perkara dan data-data yang tunjukkan sebenarnya data ekonomi alhamdulillah nampaknya recover. The recovery process is there. Cuma dengan kehadiran pengumuman vaksin ini, dia mengukuhkan lagi bahawa ekonomi, the recovery of the economy ini dalam perjalanan yang betul. Cuma kalau kita lihat, termasuk negara kita sendiri telah melaksanakan PKPB di Eropah, di beberapa buah negara di luar sana melaksanakan lockdown dan sebagainya. Adakah akan wujudnya kebimbangan bahawa for the fourth quarter akan berlakunya sedikit penurunan? Kerana kita lihat momentum ekonomi hari ini ditambah dengan bonus vaksin yang dikatakan telah pun ditemui, dia memberi momentum baru kepada ekonomi. Yang kita lihat sentimen pasaran for the past 2 months agak perlahan. Apabila kita buat PKPB dan negara-negara Eropah buat lockdown dan sebagainya, pasti dia akan memberi kesan negatif terhadap perkembangan ekonomi yang dirancang untuk pulih pada hujung tahun 2020 ataupun pada awal 2021. Dan kalau kita lihat hari ini sebenarnya, saya suka nak kongsikan, Dok ada cerita tentang property. Let's see. Alright, property sector dari segi petunjuk pasaran, saya tak nampak any strong rebound. Still there. Saya boleh katakan dia masih sideways. Tetapi yang menarik minat saya bila melihat perkembangan terbaru dalam pasaran, industrial sector di Bursa Malaysia, kalau kita lihat, okay, industrial product and services. Industrial sector ni sedang berada di tahap rintangan, yang mana berada di paras tertinggi pada awal sebelum berlakunya PKP. Dan hari ini kembali ke satu petunjuk yang sangat memberangsangkan for industrial product. Dan kita dapat lihat juga kesan apabila diumumkan pengumuman vaksin, kita dapat lihat juga lonjakan berlaku terhadap industri sektor. Okey, itu yang pertama. Kedua, saya juga dapat lihat saham yang terlibat dalam ini, saham-saham yang digemari oleh pelabur-pelabur runcit, Dok. Yang mana kalau kita lihat Ace Market, yang mana hari ini jumlah dagangan di Bursa Malaysia juga dikuasai oleh saham-saham murah, dan saham-saham murah ini terutama di sektor Ace Market cuba untuk berada di paras tertinggi bagi tahun 2020, all time high. So, jadi dia macam apa yang berlaku sebenarnya, kan? Dan ramai masih fokus bila tersebut vaksin jumpa, semua masih fokus terhadap sektor vaksin, sektor healthcare. Sedangkan banyak sektor-sektor kat Bursa Malaysia yang cuba untuk berada di paras tertinggi
sejak berlakunya pandemik, dan juga kita dapat lihat juga sektor peladangan yang mana plantation sector iaitu CPO, minyak mentah kelapa sawit di Malaysia juga berada di paras 8 tahun tinggi. Cuma harga minyak mentah di pasaran dunia sahaja yang masih sideways sekitar antara 40 hingga 45 dolar per barrel. So what's next, Doc? Adakah mereka di luar sana ni seharusnya memberi tumpuan semata-mata dekat sektor healthcare yang mana kita masih ketidaktentuan tu sangat jelas, sedangkan banyak lagi sektor-sektor lain yang seharusnya diberi tumpuan oleh mereka. Dan apakah sektor-sektor yang harus kita beri tumpuan kerana sekiranya betul vaksin tu sekiranya betul data-data ekonomi diumumkan akan memberi satu pulangan yang baik, adakah cycle? Saya pun dari segi pandangan ekonomi lah, Dok, kan. Ini antara yang saya dapat daripada pihak bank lah. Mungkin Dok boleh tengok dari segi kita sebenarnya berada dalam keadaan recession, kan? So sektor mana? Dan kalau tengok ni, adakah kita di mana sebenarnya, Dok? Adakah kita di bull market? Kita bukan di bull market, kita baru di, adakah kita berada di market dalam market yang baru nak recover? So kita di mana? Sebab saya lihat juga consumer sector juga sebenarnya dalam aliran yang meningkat naik. Kan? Jadi mungkin Dok boleh bagi some ideas. Sektor manakah yang seharusnya mendapat benefit daripada perubahan ataupun dari segi kesan daripada ekonomi dan juga dari segi vaksin yang ditemui? Itulah tadi Haji sebut sebelum ini harga saham turun kan, sebelum kita cerita pasal vaksin apa semua ni. Sebenarnya nampak gaya pasaran saham ni sedang orang kata price in new information. Pasal information yang dikatakan ekonomi lemah disebabkan tiadanya, masih lagi disebabkan COVID-19 dan sebagainya, itu telah pun diambil kira mungkin dalam tempoh sebulan dua yang lepas lah. Sekarang ni mereka ataupun pasaran saham sedang mencerna data-data ataupun maklumat berkaitan dengan vaksin. Kita harus ingat kenapa vaksin ni penting, kerana bila kita menghadapi COVID-19 ni, kesan utama, okeylah memang kesan kesihatan dan sebagainya, pasal tu permintaan terhadap healthcare serta meningkat. Kesan yang pada ekonomi ni, ekonomi tu menjadi terencat, menjadi sangat-sangat banyak kekangan dan hampir lumpuh lah pada peringkat awalnya tu. Jadi bila tak ada vaksin, itu yang kerisauannya, ekonomi tak boleh nak berfungsi seperti biasa, banyak kekangan, kena ikut SOP dan sebagainya. So kalau katalah cerita vaksin ni betul-betul orang kata tu menemui dia punya kadar kesembuhan itu bagus dan sebagainya, jawabnya proses pembukaan ekonomi itu akan terus berlaku dengan kadar yang lebih baiklah, kerana disebabkan vaksin ni tadi. Jadi bila ekonomi dibuka, maka ekonomi mula berfungsi seperti biasa. Jadi permintaan terhadap sektor ataupun industri yang biasa kita lihat pada kita ketika keadaan ekonomi itu normal akan mula muncul kembali. Contoh yang saya nampak sektor teknologi. Kalau saya boleh share dari segi jangkaan ataupun peningkatan jangkaan dalam pertumbuhan jualan di dalam sektor semiconductor yang dikeluarkan oleh World Semiconductor Statistics lah, WSTS ni. Tahun ini mereka menjangkakan pertumbuhan positif 3.3%. Ini jangkaan yang dibuat pada ketika bulan Jun yang lalu. Lama dah ada buat ni. Tahun hadapan tahun 2021 dijangka 6.2%. So maksudnya 3.3, 6.2. Maksudnya tahun depan ni sektor teknologi dijangka akan mencatatkan peningkatan yang lebih sihat lagi. Dan setakat ini kalau kita lihat ni di Malaysia, peningkatan dalam ekspor negara di dalam sektor elektronik dan elektrikal, yang mana sektor ni merupakan antara sektor yang utama lah, dia punya komposisinya tu lebih kurang 1/3 daripada jumlah ekspor kita. Melonjak pada bulan September melonjak 33%. Jadi maksudnya data tu adalah ada je credibility-nya tu. Jadi mungkin itu tadi WSTS tu dia punya jangkaan tu dibuat pada bulan Jun Maksudnya dia buat tu belum mengambil kira situasi vaksin yang kita ada sekarang. Jadi pihak WSTS ni akan mengeluarkan jangkaan ataupun unjuran yang baru pada bulan Disember nanti. Kita akan lihat unjuran yang barulah
yang mana saya jangka unjuran tu lebih tinggi lagi untuk tahun hadapan. Jadi dari segi soalan haji tadi tu, kita kat mana, nampak gayanya kita dah hit the bottom lah. Saya nampak kita dah hit the bottom. Of course subject tu bergantung kepada penuaan vaksin tadi. Dan dari segi pengamalan PKPB ke apa ke ataupun lockdown ke, hakikatnya kita dah banyak belajar pada episod yang lepas. Dan bila dah belajar tu, banyak dia punya, kalau kita lihat pendekatan yang dibuat ni tidaklah semacam PKP yang kita alami tu, ataupun di negara lain pun macam tu juga. Jadi itu membenarkan aktiviti ekonomi tu tidaklah terlalu banyak sangat dia punya kekangan seperti yang kita pernah alami pada peringkat awal dahulu. Itu bila itu berlaku, dia boleh bagi banyak lagi aktiviti ekonomi itu berlaku. Jadi saya nampak kenapa terlampau banyak dia punya sentimen yang positif seperti yang ditunjukkan dalam ACE market tu, yang saya nampak itulah disebabkan vaksin tu, proses pembukaan ekonomi tu boleh berlaku dengan lancar. Bila berlaku dengan lancar, jualan akan dapat dicatatkan dan sektor-sektor yang normal akan kembali beroperasi seperti biasa, dan ini akan menghasilkan pendapatan dan keuntungan yang lebih baik berbanding tahun ini. Jadi earnings growth untuk next year seharusnya seiring dengan pemulihan ekonomi. Itu yang secara gambaran makro je lah. Okey, Ji? Okay, Dok. Sorry. Saya ter-unmute lah. Okey, bermaksud kalau kita lihat sekiranya betul vaksin ditemui, walaupun proses untuk kita di Malaysia untuk menerima produk itu, ubat ini dalam tempoh masa yang mungkin mengambil sedikit masa, tahun hadapan pada awal suku tahun pertama maupun mungkin hujung tahun. Tapi ia satu pemangkin yang mana ianya seharusnya memberi kesan positif terhadap ekonomi, dan seperti biasa kita sedia maklum, seperti Dok ceritakan tadi, bahawa pasaran saham mengambil kira faktor-faktor yang diumumkan sekarang, bahasa teknikal dipanggil market action discounts everything, yang mana harga saham telah bergerak lebih awal daripada unjuran ekonomi yang akan diumumkan pada tahun hadapan. Jadi ini memberi kesan positif terhadap kenaikan yang ada. Cuma kenaikan yang ada sekarang, Dok, kalau kita lihat, alright, penglibatan pelabur runcit 40%. Yang jarang berlaku di Bursa Malaysia. Dan biasanya pelabur runcit ni sekitar 15% saja. Tapi hari ini kita dapat lihat kesan daripada mungkin dari segi moratorium bersasar. Mungkin daripada kadar faedah yang rendah. Dan mungkin daripada pusat-pusat perjudian tidak dapat berniaga seperti biasa. Apakah dana-dana ini berada dalam pasaran saham? Alright? Dan adakah ia akan bertahan? Kerana kalau kita sedia maklum, pasaran saham ini biasanya dikuasai oleh pelabur institusi tempatan dan juga pelabur institusi luar negara. Tapi apa kita dapat lihat sepanjang tahun 2020, dana asing ataupun pelabur-pelabur institusi luar negara masih mengekalkan momentum as a net seller dalam pasaran. But stock market is going up. So adakah ini satu perkara yang baik, dan apakah sekembalinya nanti pelabur-pelabur asing dalam pasaran akan terus merancakkan pasaran saham kita di masa hadapan? So apakah yang boleh memberikan keyakinan semula untuk para pelabur? Adakah vaksin ini akan memberi kesan positif atas kemasukan pelabur asing dalam negara atau tidak? Sebab kalau kita lihat data tahun 2020, dana yang keluar daripada pelabur institusi ini luar negara ini masih tinggi jumlahnya. Berbanding hanya minggu lepas sahaja kita dapat saksikan kemasukan dana asing. Itu pun saya rasa less than 200 million. Dan this week saja, saya rasa hari Isnin, jumlah net seller for foreign fund more than 300 million. So adakah dengan penemuan vaksin ini akan menjadi satu pemangkin kepada mereka untuk kembali, atau ada faktor lain yang lebih penting sebelum mereka kembali dalam pasaran saham? Okey, kalau bercakap tentang dana asing ni, of course nombor satu memang kalau faktor vaksin tu memanglah itu faktor nombor satu lah. Tapi faktor yang seterusnya bila mereka ni menganalisa
setiap negeri ataupun negara yang ingin dilaburkan tu sudah tentu pelbagai faktor yang akan diambil kira. Antara faktor yang utama tidak lain dan tidak bukan adalah faktor politik lah. Kerana faktor politik ni dia akan beri kesan dari segi pelaksanaan dasar dan konsistensi dasar. Kalau faktor politik tu agak kurang menyenangkan, jadi itu menyebabkan pelabur asing ni menjadi macam orang kata tu wait and see lah, tunggu dan lihat tentang apakah yang bakal berlaku pada masa akan datang. Berkenaan dengan penyertaan pelabur runcit, ya betul, saya sendiri pun bila berbincang ataupun bila bermesyuarat dengan pihak pengurusan Bank Islam sendiri pun, bila bercakap tentang pasaran saham, moratorium, penyertaan runcit dalam pasaran saham, rata-rata menyatakan rasa yang agak kurang senang. Maksudnya, pasal moratorium orang simpan duit ataupun beli saham. Kerana persepsinya adalah kerana pelabur runcit ni tidak savvy. Itu yang saya dapatlah, saya punya pemerhatian. Tapi bagi saya pula, program hari ni jelas menunjukkan bahawa para pelabur runcit sekarang ni sedang meningkatkan dia punya tahap pengetahuan mereka tentang pelaburan saham. Mereka belajar tentang charting, nak tengok fundamental. So maksudnya bukan sembrono lah melabur tu. Dan kalau betul lah sebabkan moratorium jadi orang melabur. Habis moratorium nanti habis pasaran saham. Habis tu kenapa dalam bulan yang terkini pun bila saya tanya Haji tadi, penyertaan pelabur runcit masih lagi dalam sekitar 40%. Itu jelas menunjukkan bahawa pelabur sebenarnya memang, pelabur runcit sebenarnya dah savvy dan juga memang betul jugalah dari segi pulangan dalam instrumen pendapatan tetap seperti deposit tetap lah ataupun pasaran bond dan sebagainya, dia punya kalau kita tengok kadar pulangannya itu rendah lah. Kalau OPR pun dah paras terendah dalam sejarah, dia akan berjangkit dekat kadar faedah yang lain, sebulan, 2 bulan, 3 bulan dan setahun. Jadi pulangan kepada pelaburan yang bersifat risiko rendah ni ataupun risk free ni rendah. Jadi itu mungkin juga menjadi satu mangkin kepada para pelabur untuk beralih arah ke pelaburan equity. Tapi disebabkan penyertaan 40% tu, saya lebih berat nak mengatakan sebenarnya rakyat kita ni dah mula fasih, dah mula celik tentang pelaburan saham, dan ini banyak membantu dalam menyokong harga-harga saham di bursa saham Malaysia lah. Dan berkenaan dengan pasaran ataupun penyertaan pelabur asing ni, saya kira kalau katakanlah dia orang nak masuk, dia orang masuk je. Dan kalau kata kena nak timing, bila lah dia orang nak masuk, baru kita nak masuk, saya rasa kalau dia orang masuk, by the time kita dah terlambat dah. So I think it's best kalau kita continue je, terus menerus menganalisa pasaran, industri, kat mana peluang, dan kita masuk mengikut apa yang telah diajar lah. Maksudnya ilmu yang telah kita dalami berkenaan pasaran saham ni, konsisten. Bagi saya bila pelabur asing masuk tu is a bonus. Kalau nak kata kalau nak kata selling point Malaysia ni sebenarnya kalau kita tolak faktor politik, banyak. Contoh saya lihat ringgit Malaysia. Memang tadi awal saya kata ringgit Malaysia ni dah mencatatkan satu peningkatan yang agak drastik juga. Daripada 4.4 lebih pada bulan Mac lalu, sekarang dah 4.13. Tapi kalau kita lihat ringgit, dia punya nilai purata dia semenjak kita dah lepaskan ringgit peg tu pada bulan Julai 2005 sehingga sekarang, puratanya tak salah saya dalam sekitar RM3.60 ataupun RM3.70 macam itulah, 3.6, 3.7. So maksudnya kalau 4.13 ni sebenarnya kalau kita ikut dia punya purata jangka panjang tu, ringgit ni sebenarnya undervalued. Bila kata-kata undervalued, terkurang nilai, maksudnya potensi ataupun kecenderungan untuk ringgit terus-menerus mencatatkan peningkatan sememangnya ada. Dan ini mungkin banyak dibantu oleh kemasukan portfolio asing lah. Buat masa ni dari segi pasaran modal, pasaran saham seperti yang kita sedia maklum masih lagi mencatatkan jualan bersih.
melebihi 22 bilion, 23 bilion kot sekarang ni, lebih kurang lah. Pasaran penyertaan daripada ataupun jualan bersih yang dicatatkan oleh pelabur asing dah nak masuk 3 tahun dah. 3 tahun berturut-turut mereka ni menjual lah kita punya pasaran saham ni. Tetapi pasaran bond sudah mencatatkan aliran masuk. Jadi pasaran portfolio yang bond ni juga, saya tak tolak kemungkinan mereka akan berpindah ke equity. Bergantunglah kepada apakah jenis ataupun bentuk portfolio mereka. Jadi poin saya tu, kalau kita nak timing pelabur asing baru kita nak masuk, itu satu strategi yang salah lah saya rasa. Kerana kalau mereka ni, kalau dia masuk, dia akan kita kena sentiasa konsisten dengan strategi pelaburan kita. Kalau masuk memang dana dia besar. Jadi sebenarnya bagi saya satu kelebihan lah sekiranya pelabur runcit tempatan dalam pasaran, pelabur institusi dalam pasaran, campur pula pelabur asing, seharusnya pasaran boleh berada di paras yang lebih tinggi sebenarnya. Dan kalau kita lihat sekali lagi, saya memang tertarik dengan petunjuk pasaran yang ada sebab dalam keadaan kita hari ini yang memang masih dalam keadaan pandemik, beberapa sektor antara satu petunjuk pasaran di bursa iaitu FBM fledging. Ini saham-saham yang market cap-nya kecil juga berada di paras tertinggi. Paras tertinggi paras tertinggi 2020. Setelah berlakunya pandemik, jatuh agak besar, agak kuat sebelum ni, tapi hari ini berada di paras dan hari ini breakout sebenarnya. Saham-saham di sektor fledging. Jadi sebenarnya kalau kita lihat banyak sektor-sektor yang telah make a comeback dan sebenarnya dia baru bermula. Ada sektor yang baru bagi saya telah melepasi satu tahap rintangan yang kuat dan menunjukkan bahawa ada potensi untuk sektor-sektor yang baru memulakan pergerakan untuk terus membuat aliran meningkat. Dan apatah lagi kalau disokong oleh minat belian oleh pelabur-pelabur institusi luar negara. Dan pastinya sekiranya pelabur-pelabur institusi kembali dalam pasaran, sektor utama adalah sektor-sektor saham-saham mewah yang ada di Bursa Malaysia, yang mana kita sedia maklum, saham-saham perbankan, saham-saham yang berkait rapat dengan FBM KLCI masih berada dalam jajaran menurun dan berada di satu harga yang mampu dimiliki oleh pelabur-pelabur institusi ini. Jadi pastinya mereka akan tertarik dan berpotensi untuk kita lihat FBM KLCI kita terus melonjak naik. Alright, Dok, dari segi pandangan peribadi, ke manakah sebenarnya arah tuju FBM KLCI kita ataupun petunjuk pasaran saham Bursa Malaysia for 2020? Saya percaya kebanyakan penganalisa di luar sana meramalkan bahawa petunjuk Bursa Malaysia akan berada di tahap 1,500. Kan? Dan kita sedia maklum sebelum ini kenaikan FBM KLCI dikuasai oleh dua saham utama dalam sektor glove iaitu Harta Lega dan juga Top Glove yang menyumbang hampir 100 mata. Tapi kalau kita lihat, kita berada lagi 1 bulan setengah sebelum menutup tirai 2020. Ke manakah arah tuju pasaran saham kita dengan katalis yang kita baru terima iaitu berkait rapat dengan vaksin? Okey, dari segi unjuran Haji, FBM KLCI ni kami pada awal tahun memang kami dah letak 1,500. Tapi sekarang ni dah lebih lah kan. Untuk tahun depan kami menganggarkan lebih kurang 1,750. Tapi bila kami buat statistical analysis tu, kita guna kaedah ekonometrik apa semua tu, sebenarnya kalau ikutkan dalam masa 3-4 tahun akan datang ni, saya tak terperanjat kalau katakanlah FBM KLCI ni boleh mencecah 2,000 mata. Kerana kalau kita imbas balik indeks FBM KLCI ni 10 tahun yang lalu sampai ke yang sekarang ni, rendah kan? Sebenarnya kalau ikutkan, kalau kita plot kita punya FBM KLCI ni dari sudut jangka panjang, aliran dia menaik saja. Tapi yang kita bimbang dia punya apa tu? Dia punya kemerowapan ni lah, turun naiknya tu. Itu yang kita risau, itulah risiko. Itu yang kita kena jaga. Tetapi kalau kita ikutkan ini catatan yang ditunjukkan oleh Haji ni kan, tak tahu ni, kalau katakanlah kita ambil 10 tahun yang lalu, saya rasa nilai dia lebih rendah berbanding kalau yang tertinggi kita dah capai 1895 kan pada bulan April 2018 sebelum kita pergi election lah. Yes. Jadi kalau kita buat projection katalah lagi 5 tahun akan datang, kalau kita tanya diri kita balik, 2000 ni boleh cecah tak? Kalau jawapan dia boleh lah,
jawabnya memang kita kena bersedialah. Soalan kedua pula, apa catalyst dia? Okey, saya pula, ini kita kembali balik pada ekonomi, dan yang mana benda ni banyak berkait rapat dengan sektor perbankan lah. Kami pula bila buat berjangkaan tentang OPR. OPR tahun depan kami jangkakan maintain lah 1.75. Rasanya sesi-sesi yang lepas saya selalu cakapkan kadar faedah ni dia mencerminkan kesihatan ekonomi. Bila ekonomi tu tak sihat, dia akan turun lah. Kan? Tapi kalau ekonomi tu mula dah sihat, ubat tu dikurangkan, dos tu dikurangkan. Jadi OPR tu akan naik. Bila OPR naik, kebiasaannya, bila OPR naik, pendapatan dalam sektor perbankan akan naik. Kerana disebabkan net income margin ataupun net interest margin akan dia punya margin tu akan expanded lah, akan mengalami suatu bentuk pengembangan. Bila NIM ataupun net income margin ni berkembang, dia akan menyumbang secara langsung terhadap pendapatan bank. Dan bank, sektor perbankan ni merupakan satu komponen yang utama dalam sektor ataupun indeks LBM KLCI. So sudah tentu ia mampu untuk melonjakkan KLCI ni ke tahap yang lebih tinggi. Jadi itulah, bila kita kaji harga saham, pergerakan harga saham, kalau kita zoom in situasi semasa, kita macam tak nampak kan. Maksudnya kita nampak catalyst yang terdekatnya lah. Tapi kalau kita ambil beberapa langkah ke belakang dan memerhati gambarnya tu, 10 tahun yang lepas, 20 tahun yang lepas, rasa-rasa ke mana arahnya KLCI ni. Kalau tuan-tuan tengok, rasanya 2000 tu untuk tempoh 3-4 tahun akan datang, sesuatu benda yang kita tak bukanlah sesuatu yang mustahil untuk dicapai. Kalau itu dia punya conclusion dia, sekarang ni lah kita kena buat dia punya strateginya lah. Dan again, lagi sekali saya nak suka ingatkan berkenaan kitaran ekonomi. Sebelum-sebelum ni pun kita dah banyak, saya banyak kali cakap ngaji dengan tuan-tuan dan perempuan semua tentang kitaran ekonomi. 10 tahun sekali tu berlaku apa semua kan. Saya first cakap benda ni tahun 2018. Saya ingatkan tahun 2019, rupanya tahun 2020. Okeylah, sekarang tahun 2020 dia telah direalisasikan berlakunya kemelesatan ekonomi. 2020 kita dah mengalami kemelesatan. InsyaAllah tahun depan kita akan mencatatkan pemulihan lah. So persoalannya bila pula nak recession lagi ni? Kalau kata 10 tahun mungkin 2030 lah. 2030, 2029 ke, 2031 ke. So maksudnya nanti dalam situasi ataupun tahun-tahun, kalau kita umur kita panjang lah, ya, kita cakap umur kita panjang, sihat lagi, sekitar tahun tu perlu jaga-jaga. Sekarang ni kalau tadi Haji dah tanya tentang kita kat mana sekarang dari segi cycle. So saya nampak dah macam nak bottom, nak ke meningkat lah. Dan ini kita lihat, kita dari segi dasar monetary, dasar fiskal telah banyak dilaksanakan di merata tempat, bukan kat Malaysia je. Singapura, Indonesia, Thailand, Philippines, Amerika Syarikat, Eropah, segala-galanya lah. Jadi sepatutnya recover. Itu dia punya pengamatan saya lah. Jadi 2000 points untuk tempoh 3-4 tahun ni ada harapan kot. Okay. Dan saya mungkin nak mencelah dari segi teknikal, sebab kalau saya melihat ini carta yang memang saya selalu kongsikan. Saya tak tukar pun. Saya tarik dia 1994 2019. Ya, kita selalu berbincang yang akan berlakunya satu kejatuhan besar. Kerana kalau ikut cycle 10 tahun, memang plot dekat carta menunjukkan ianya berlaku. Cuma bagi tahun 2017, kita berada di paras tertinggi dan kembali dan kemuncaknya 2018 dan akhirnya pasaran sebenarnya mengalami kejatuhan pada tahun 2020. Dia terlajak lebih kurang 2 tahun. Di 2019 kita mengalami penurunan, akhirnya jatuh teruk pada tahun 2020 kesan daripada pandemik, dan now kalau melihat daripada cycle yang ada, saya cari peribadi, ini teori yang memang telah dibuktikan dari sudut analisa teknikal. Jadi apa yang Dok katakan ke paras yang lebih tinggi, sebab kalau kita lihat setiap kali berlakunya krisis, selepas 10 tahun pasaran saham akan berada di paras tertinggi yang baru. Jadi tak mustahil ini akan berlaku. Ini seronok tuan-tuan. Bila kita bercerita ni bukan cerita seronok-seronok cakap ni, bukan Dok main. Okey, 2000. Ya, kita tak tahu nak jadi besok nak jadi apa.
Tapi seperti doktor kongsikan tadi, mereka as a economist lagi banyak sumber-sumber yang mereka guna pakai. Kita ni mungkin pedagang pelabur saham tengok carta je. Tengok carta, buat projection mana nak pergi. Tapi ekonomi, as a economist, mereka akan lihat pelbagai sudut yang berbeza dan asas kita sedia maklum bahawa kegawatan atau krisis ekonomi memang berlaku setiap 10 tahun, cuma kita terlajak 2 tahun. Kalau kita lihat sebelum ini yang terdekatlah tahun 2007, 2008 kesan subprime crisis, dan sebelum itu berlaku pada 1997-98 financial crisis. So akhirnya berlakulah yang mana sebelum ini, kepada mereka yang sentiasa mengikuti perbincangan kami kepada anda, kita expect kejatuhan ekonomi disebabkan oleh signalnya tentang inverted yield curve. Okay. Right, Dok? Jadi Betul. mungkin saya nak kupas sikit. Adakah inverted yield curve yang berlakunya bond yang inverted yield curve ni berlaku dan sebab pandemik maka berlakunya kejatuhan pasaran saham? Adakah isu ni memang consider selesai dan bond selesai, inverted yield curve tu selesai? So now kita dalam proses recovery. Okay, inverted yield curve ni, dia punya kajiannya tu, dia merupakan satu prediktor yang baik untuk mengunjurkan sesuatu kemelesan ekonomi lah, dan terbukti dia punya keberkesanannya tu. Dan dah beberapa kali dia inverted, betul lah, dia akan memakan masa lebih kurang antara setahun ke 2 tahun untuk selepas inverted curve tu nanti berlakunya recession. Memang betul. Dan sekarang ni curve tu dah jadi macam normal balik. Kita panggil dia steepening of the yield curve. Curve tu jadi, keluknya tu jadi macam curam. Jadi steep yield curve ni memang akan dikaitkan dengan suasana ekonomi yang baik lah. Curve ataupun keluk kadar pulangan yang normal, dia mesti berkecurunan positif. Ini agak teknikal sikit lah. Agak pasal dia sebut kecurunan ni dah macam matematik lah kan. Tapi kecurunan itu positif tu maksudnya kadar pulangan, katalah kadar pulangan setahun dengan berbanding kadar pulangan 10 tahun. Secara normalnya, kadar pulangan 10 tahun akan lebih tinggi daripada kadar 2 tahun. Kan, pasal the longer the period, the higher the risk. So sepatutnya risiko yang tinggi, dia punya pulangan pun tinggi. Itulah keluk yang normal. Itu yang sekarang kita alami ni, maksudnya bond market sedang mengunjurkan suasana ekonomi yang lebih baik lah. Tapi yang masa kita tahun lepas tu yang inverted yield curve tu, dia terbalik. Yang 10 tahun tu rendah, yang 2 tahun tu lebih tinggi. Maksudnya pasaran bond dia mengunjurkan pulangan yang rendah. Maksudnya bila pulangan yang rendah, maksudnya kadar faedah yang rendah. Kadar faedah yang rendah seperti yang saya cakap tadi, bila kadar faedah rendah maksudnya ekonomi tengah sakit. Pasal nak rendahkan kadar faedah tu, kita nak bagi diubat supaya ekonomi tu bergerak balik. Tu yang sedang ditunjukkan dalam pasaran bond. Jadi kita sebagai pelabur pun memang kita tengok saham, tapi pada masa yang sama jeling-jeling sikit lah dengan pasaran bond ni. Jadi menunjukkan bahawa itu yang berlaku. Jadi alhamdulillah menunjukkan selesai bab bond, dan kat Malaysia pun kita lihat seperti doktor kongsikan tadi, pelabur-pelabur institusi sebenarnya sedang membeli bond-bond yang ada dalam negara kita, dan tak mustahil mereka bertukar semula ke produk equity dalam masa terdekat. Dan ini satu petanda yang positif. Cuma kita tak boleh expect besok lusa pasaran saham melonjak naik, tuan-tuan, tidak. Kerana keadaan ketidaktentuan luar sana masih sangat jelas. Kita sedia maklum segi politiknya, dari segi vaksin yang masih belum ada kata putusnya, wabak COVID-19 terus meningkat. Jadi banyak ketidaktentuan berlaku. Tapi kita doakan agar vaksin ini ditemui, ekonomi dapat bergerak seperti biasa, dan pastinya dia akan memberi lebih banyak nikmat. Saya tahu ramai yang meraih pulangan yang luar biasa sepanjang pandemik yang berlaku. Alhamdulillah. Dan saya percaya sebenarnya saya dalam industri pasaran modal, dalam keadaan pandemik hari ini, industri yang tidak terjejas malah mengalami keuntungan besar adalah industri dalam pasaran modal. Yang mana syarikat bank-bank pelaburan di Malaysia. Dan bukti hidup kita lihat bagaimana Bursa Malaysia sendiri mengumumkan prestasi keuangan yang luar biasa.
Ini hikmah di sebalik apa yang berlaku. Right? Sebab kalau anda lihat semua sektor terjejas, tapi saya nak beritahu 2020, sektor yang tidak terjejas malah mengalami keuntungan besar adalah sektor perbankan ataupun sektor perbankan yang terlibat dengan pasaran modal. Tak macam kalau Dok dia as a bank Islam securities, RHB investment bank, all brokers. Ini saat yang orang kata lama mereka tak dapat lihat. Sebelum ni mungkin mereka lihat kenaikan yang luar biasa pada tahun 1993, 1997 before berlakunya krisis 98, right? Tahun 2000 teknologi bubbles, right? Dan akhirnya 20 tahun sebenarnya kita dapat lihat jumlah dagangan sangat luar biasa dan jumlah dagangan di bursa hari ini tahun 2020 mencipta sejarah baru dengan kemasukan pelabur-pelabur runcit tempatan. Cuma kita nak seperti apa yang doktor kongsikan, kita nak pelabur-pelabur yang ada pasaran adalah pelabur-pelabur yang bijak. Pelabur-pelabur yang berinformatif. Alright, mengambil peluang dan ruang yang ada. Bukan pelabur-pelabur sembrono masuki pasaran. Bukan pelabur-pelabur yang seronok tengok orang lain masuk pasaran, dia pun masuk pasaran dengan kaedah dengan orang panggil apa? FOMO. Fear of missing out. Oh, saham bagus. Semua masuk pasaran saham. Kan? Bila terciduk kat puncak bahagia tu ada masalah lain pula. Tak nak. Kita hari ini dalam keadaan yang penuh cabaran, tuan-tuan. Jadi pastikan kita bertindak dengan ilmu dan kita tahu apa yang kita lakukan. Alright. Dok, last but not least, silakan kepada mereka. Apa nasihat dan kata-kata semangat-semangat kepada mereka yang terlibat dan terutama mereka yang 2,200 Dok yang setia bersama kita dari mula sampai sekarang. 2,200 orang ni live bersama kita. Alright. Apa nasihat kepada mereka? Nasihat saya nasihat tak apalah, cuma stay tune dengan the right information. Jangan terkesan dengan perbincangan yang negatif. Selalu ambil sisi yang positif, kerana bila kita ambil sisi yang positif tu, yang untungnya kita sendiri. Kalau kita terus-terusan berdebat dan menghasilkan suatu atmosfer yang negatif, tak ke mana pun. Jadi fikir yang positif lah. InsyaAllah strategi pelaburan kita tak terjejas. Itu je lah. Betul. Alright. Terima kasih kepada Dr. Zanizal sudi bersama kita, tuan-tuan. Dan sebenarnya saya bukan sekadar saham, satu instrumen yang baru saja patuh syariah di Malaysia, diklasifikasikan syariah. Produk digital asset yang baru pihak Suruhanjaya Sekuriti Malaysia membenarkan 3 exchange yang berada di Malaysia hari ini. Satu produk yang mengejutkan saya kerana dalam tempoh hanya tak sampai 2 bulan, iaitu produk digital asset yang dikenali sebagai Bitcoin. Bitcoin meningkat sebanyak 60% hanya dalam tempoh 2 bulan. Alright, daripada harga $10,000 per Bitcoin, hari ini mencecah paras tertinggi $16,000 per Bitcoin. Luar biasa. Dengan produk-produk digital asset yang ada, juga sebenarnya ini satu peluang dan ruang yang seharusnya kita ambil. Alright, ini mungkin topik lain lah. Tapi saya sendiri kagum dengan keadaan orang kata pandemik sebagainya, but this product, alright, yang mana anda lihat dengan depan mata sekarang, yang mana telah pun mencecah $16,000, alright, per Bitcoin, sedangkan pada bulan lalu, pada bulan 10, hanya sekitar 10,000, kenaikan 60%. Dan insyaAllah saya akan bawakan tentang Bitcoin ni sebab ramai yang masih skeptik tentang produk ini. Sebab itu saya akan bawakan program khas pada 22 hari bulan November. Alright, tolong take note, saya akan lancarkan program ini istimewa kepada anda untuk kita bawakan program. Topik dia menarik, tuan-tuan. Kewangan akhir zaman. Saya bawakan tidak lain tidak bukan Ustaz Wan Rumaizi Wan Hussein, penasihat syariah yang terkenal di Malaysia. Saya bawakan yang berbahagia Datuk Dr. Muhammad Daud Bakar, pengerusi Amani Group dan juga pengerusi panel syariah Suruhanjaya Sekuriti Malaysia dan juga Bank Negara, dan akan dimoderatkan oleh yang berbahagia Ustaz Ahmad Usni Abdul Rahman, program anjuran AAA dengan kerjasama Amani Group dan juga Pusat Pungutan Zakat. Yes! Kita akan cerita lebih lanjut tentang kripto, new age money, tentang pelaburan yang ada dalam keadaan kita di akhir zaman. InsyaAllah. So, kelas ini akan berlangsung 22 November, Ahad, jam 9 pagi. Nantikan
pengumumannya nanti. Ini special ni. Aku dah tunjuk dah poster dia. InsyaAllah kita akan kupas tentang produk-produk ni. Interesting kan? Interesting. Sebab ramai yang kata halal, haram ni, meh kita kupas. Kita bukan nak kupas sekadar kupas secara teori. Saya akan bawakan bagaimana sekiranya betul-betul patut syariah, bagaimana ingin kita gunakan, praktikkan dan ambil peluang yang ada. Alright? InsyaAllah. InsyaAllah. Hebat-hebat tuan-tuan, bukan mudah saya bawakan mereka. Okey, insyaAllah. Saya akan umumkan alumni, standby. Saya akan bagi all luar dulu sebab tempat terhad. Tajuk panas kan? Memang tajuk tu panas. Biar kita bawa mereka-mereka yang arif untuk berkongsi nanti. InsyaAllah. Okey, tajuk takut tengok tajuk kan? Macam itulah. Baru kita teruja nak belajar kan? Tajuk sensasi, seronok. Dia dikupas oleh pakar-pakar. Bukan sekadar pakar. Cendekiawan keuangan Islam. Untuk mengupas tentang apa yang kita akan sampaikan nanti pada 22 hari bulan insyaAllah. Alright guys, I hope that you learn something tonight. Alright, belajar sesuatu. Banyak peluang dan ruang yang ada. Alright. Dalam keadaan krisis, selalu saya ingatkan akan wujud peluang kepada mereka yang menyiapkan diri dengan ilmu pengetahuan. Alright. Siapkan diri kita. Persiapan yang kita lakukan hari ini, ilmu yang kita ada hari ini bukan untuk besok, bukan untuk lusa. Tetapi untuk kita rebut peluang di masa hadapan. Supaya kita dapat praktikkan, kita dapat amalkan. Sebab itu, pada malam ini sebelum saya rumuskan, biasanya kita mendengar istilah yang selalu diperkatakan iaitu manjat. Macam mana saya tersasul ni? Manjada wajada. Kan? Siapa yang berusaha kuat, insya-Allah dia akan berjaya. Tapi malam ni saya nak bawakan satu istilah yang jarang didengar. Tapi saya rasa saya tertarik dan saya kongsikan pada petang tadi. Selain daripada manjada wajada, saya nak bawakan man sabara zafira. Man sabara zafira. Ya Allah, tergeliat lidahku. Apa maksud dia? Maksud dia, siapa yang bersabar akan beruntung. Siapa yang sabar akan beruntung. Selain daripada cerita majada wajada, siapa yang berusaha kuat, bersungguh-sungguh akan dapat hasil, saya nak bawakan conclusion malam ini, siapa yang bersabar akan beruntung. Dan insya-Allah dengan ilmu yang kita siapkan diri kita hari ini, perkongsian ilmu yang kita bawakan pada hari ini untuk membawa diri kita menggunakan ilmu yang kita pelajari untuk kita aplikasikan dan merebut peluang di masa hadapan. Alright? Belajar satu hari ini. Okay. So, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Dr. Afzal Nizam yang sudi bersama kita. Alright, terima kasih banyak. Terima kasih pada anda semua yang bantu saya share, like, komen. Alhamdulillah 2,300 yang setia sampai penghujung program. Dan saya percaya banyak peluang dan ruang yang ada. Jangan lihat pasaran saham untuk jangka masa pendek, tuan-tuan. Ambil peluang apa yang kita nampak. Tetapi cuba lihat bagi jangka masa panjang. Kerana sekiranya kita melabur di syarikat yang betul, seperti mana anda terlibat dengan saham teknologi terutamanya. Saham tak saya sebutkan. Anda lihat bagaimana pulangan sangat-sangat lumayan yang kita peroleh hari ini. Inilah keunikan pasaran saham. Berbanding daripada kita ingin berdagang, semata-mata berdagang, akhirnya kita untung, kita rugi, akhirnya kita give up dalam pasaran. Sedangkan untuk kita meraih pulangan yang baik, kita perlu sedikit masa. Ruang masa diberikan kepada kita untuk kita raih pulangan yang luar biasa di masa hadapan. InsyaAllah. Alright? So, terima kasih banyak kepada semua dan insyaAllah sebarkan manfaat perkongsian pada malam ni. Sebarkan juga kepada mereka yang ingin hadir program webinar labur saham yang akan berlangsung pada 14 November. InsyaAllah kita akan jumpa pada hari Sabtu nanti. Hari Ahad kita akan jumpa lagi bagi sesi percuma First Step pada 15 November. Program percuma saya bawakan kepada anda yang zero dari dunia pelaburan saham. Dan kita ada sesi yang terakhir 21 November. Alright, webinar labur saham yang akan berlangsung secara online sebelum kita jumpa anda bagi alumni yang bakal menjadi alumni The Protege 07 pada 28 hingga 30 November nanti. Kita doakan bakal pelabur ini bakal lahir lagi pelabur-pelabur bijak, pelabur-pelabur yang bertakwa insya-Allah. Terima kasih sekali lagi kepada semua. Kita jumpa lagi. Right? Jangan lupa malam ni malam Khamis malam Jumaat. Jangan lupa baca Yasin, jangan lupa baca surah Al-Mulk sebelum tidur, surah Al-Kahfi, jangan lupa. InsyaAllah, moga Allah permudahkan segala urusan kita dan insyaAllah besok Jumaat
hari yang penuh barakah. Apa kata kita banyakkan sedekah kita banyakkan amal jariah kita agar Allah permudahkan segala urusan kita di dunia dan juga di akhirat. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sah, selamat, mudah, patuh syariah, melabur menambah rezeki. Ayo kita, ayo bangkit berani, Asri Ahmad Academy. Sah, selamat, mudah, patuh syariah, melabur menambah rezeki. Ayo kita, ayo bangkit berani, Asri Ahmad Academy. Labursaham.com. Labursa